Okey, pengangkutan. Bab 3. Kita dah habis bab 1 dan bab 2. Sekarang kita masuk bab 3. Ya. (3.1) Sistem pengangkutan dalam organisma. Ya, sistem pengangkutan dalam organisma. Lihat pada gambar rajah background tu. Ya, latar belakang ni kita tengok ini adalah organ jantung, ya, organ jantung. Jadi sudah tentulah struktur jantung ataupun organ jantung ni terlibat secara terus dan merupakan organ yang terpenting dalam sistem pengangkutan organisma. Jadi kenapa perlunya sistem pengangkutan dalam organisma? Okey, yang pertama, setiap sel memerlukan oksigen untuk respirasi, untuk respirasi dan juga untuk memperolehi nutrien, ya, untuk respirasi dan nutrien bagi menghasilkan tenaga. Jadi kalau tak ada oksigen, tak ada nutrien ni makanan lah, ya, makanan apa yang kita makan. Jadi kalau kita tak ada oksigen, kita lemas, ya. Kalau tak ada makanan, kita lapar, ya. Jadi tujuan kedua-dua tu, iaitu oksigen dan juga makanan, nutrien ni, untuk mendapatkan tenaga. Ya, itu tujuan dia. Pada masa yang sama, bukan saja oksigen kita perlukan, kita juga perlu bebaskan karbon dioksida. Kita perlu lepaskan melalui hembusan nafas. Dan juga kita juga perlu keluarkan daripada badan kita bahan kumuh. Ya, bahan kumuh yang perlu disingkirkan, ya, melalui perpeluhan, melalui air kencing, ya. Jadi perlu dikeluarkan. Jadi dua. Satu, melalui perpeluhan yang kita berpeluh, kemudian kita singkirkan melalui air kencing, ya. Jadi proses untuk membawa oksigen masuk, nutrien masuk dan bahan keperluan lain masuk ke dalam sel darah adalah secara resapan. Ini cara dia. Apa itu resapan? Kita akan bincangkan nanti, ya. Secara resapan. Resapan ni ada dua. Satu resapan yang bentuk simple, yang ringkas. Satu lagi ialah resapan yang berbantu, ya, yang melibatkan kena ada bantuan. Ada kaedah dia, ada cara dia. Jadi disebabkan itu, maka kita perlukan kepada sistem, sistem. Kemudian begitu juga dengan proses nak menyingkirkan bahan kumuh. Apa nanti contoh bahan kumuh? Salah satunya ialah gas karbon dioksida. Ya, gas karbon dioksida perlu disingkirkan. Kemudian urea daripada peluh yang kita berpeluh. Kemudian air kencing, ya. Jadi kita akan lihat bermula dengan sistem angkutan dalam organisma ringkas. Ya, organisma ringkas ni seperti paramecium. Ini contoh ni sebelah ni, ya. Ini contoh organisma ringkas. Ya, ini adalah paramecium. Paramecium spesies. Ya. Sejenis organisma ringkas ataupun ameba spesies. Jadi organisma ringkas seperti organisma unisel ni bermaksud satu sel. Kataan uni maksudnya satu. Ya, satu sel. Tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Dia tak ada. Ya. Jadi bahan keperluan seperti oksigen, nutrien meresap masuk ke dalam sel secara resapan melalui membran sel. Dia masuk terus, ya. Dia masuk terus ke dalam melalui membran sel, ya, secara resapan. Begitu juga dengan bahan kumuh, ya, seperti karbon dioksida, seperti urea dan sebagainya, dia disingkirkan keluar melalui membran sel secara resapan.
Contoh-contoh organisma lain seperti yang ini adalah ameba ya. Ini ameba. Okey, ameba species. Okey, yang ini adalah paramecium juga ya. Ini juga adalah contoh paramecium. Samalah. Okey, paramecium. Ini pun contoh paramecium ya. Jadi kita biasanya dalam silibus kita bincangkan dua organisma ni lah, iaitu ameba dan juga paramecium. Sistem pengangkutan dalam organisma kompleks. Tadi unisel, sekarang ni kita pergi kepada organisma kompleks. Organisma kompleks ni termasuklah manusia. Iaitu organisma kompleks seperti manusia, haiwan vertebrata. Okey, kataan vertebrata merujuk kepada haiwan bertulang belakang. Okey, bertulang belakang. Ada tulang belakang ya. Dan tumbuhan multisel. Ya, tumbuhan multisel mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Kalau yang unisel, dia tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Tapi bagi organisma kompleks seperti manusia, haiwan dan tumbuhan mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Okey, gambar rajah ni menunjukkan contoh organisma kompleks dengan sistem pengangkutan yang khusus. Ya, kita tengok manusia ni. Okey, dia ada salur darah. Ada jantung. Ya, jantung tu sebagai organ pengepam darah. Ya. Yang mana jantung ada juga salur darah. Salur darah yang ada warna merah, ada warna biru. Ya. Warna merah tu mewakili darah beroksigen. Manakala biru mewakili darah terdeoksigen. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan sistem pengangkutan dalam manusia. Kemudian yang B ini pula ialah sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Ya, nak angkut apa? Nak angkut air daripada tanah. Ya, nak angkut ke seluruh bahagian. Nak angkut mineral daripada tanah juga. Nak angkut ke seluruh bahagian. Kemudian daripada daun, ya, nak angkut apa? Nak angkut karbon dioksida. Ya, nak angkut karbon dioksida ya, yang diserap melalui daun ya, melalui daun. Karbon dioksida tu di udara, di atmosfera, meresap masuk ke dalam daun. Jadi karbon dioksida tu akan bertindak balas dengan air kan, yang diangkut dari tanah, bergabung di daun ya, dengan bantuan cahaya matahari serta klorofil menghasilkan glukosa ataupun makanan ya, dan juga oksigen. Glukosa dan oksigen. Glukosa tu terhasil daripada proses fotosintesis. Glukosa diperlukan oleh tumbuhan ya, untuk menghasilkan tenaga. Okey. Jadi dalam tumbuhan pun ada dia punya sistem pengangkutan dia ya. Adanya struktur-xylem ya, struktur-xylem, adanya struktur phloem. Okey, kalau struktur-xylem mengangkut air dan mineral daripada tanah ke atas ya, ke daun, ke pucuk, ke bahagian-bahagian yang lain. Manakala phloem mengangkut hasil fotosintesis iaitu glukosa ataupun bahan organik daripada daun ke seluruh bahagian, ke bahagian-bahagian yang memerlukannya. Jadi dia ada tisu-tisu yang bergabung membentuk sistem dalam menjalankan pengangkutan. Kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Apakah kepentingan dia? Sistem pengangkutan mengangkut. Okey, kata kuncinya ialah mengangkut bahan keperluan sel. Kita dah sebutkan tadi, seperti oksigen, nutrien yang digunakan untuk menghasilkan tenaga ya, melalui respirasi sel.
Jadi tenaga ini digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku di dalam badan manusia. Sistem pengangkutan, selain daripada dia mengangkut bahan keperluan seperti oksigen dan nutrien, dia juga perlu mengangkut bahan keperluan sel tumbuhan seperti garam mineral, air dan hasil fotosintesis untuk menjalankan semua proses hidup dalam tumbuhan ini bagi tumbuhan ya. Jadi bagi manusia dan juga haiwan. Sistem pengangkutan selain daripada dia mengangkut bahan yang diperlukan, bahan yang tidak diperlukan juga perlu disingkirkan keluar. Ya. Bahan yang disingkirkan keluar tu dipanggil sebagai bahan kumuh. Bahan kumuh ni dia bertoksik, beracun. Jadi bahan yang bertoksik atau beracun tidak boleh berada dalam darah kita, perlu disingkirkan keluar. Ya. Jadi bahan yang gagal disingkirkan ataupun bahan toksik yang gagal disingkirkan akan menyebabkan penyakit ataupun merosakkan sistem ataupun tisu organ dalam tubuh badan organisma. Habis berkenaan dengan pengenalan 3.1 ya. Sekarang ni kita nak pindah kepada 3.2, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah haiwan vertebrata. Perkataan vertebrata tadi saya sebut, ia ialah bertulang belakang. Apa sahaja haiwan yang bertulang belakang kita akan bincangkan ya. Jadi manusia dan semua haiwan vertebrata seperti mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan yang dikategorikan sebagai organisma kompleks mempunyai sistem pengangkutan yang khusus yang dikenali sebagai sistem peredaran darah. Okey, saya akan gunakan perkataan SPD, sistem peredaran darah. Dalam SPD ataupun sistem peredaran darah bagi semua haiwan vertebrata, darah sentiasa mengalir di dalam salur darah. Okey, salur darah adalah laluan dia ya. Secara berterusan ke seluruh bahagian badan melalui satu kitaran lengkap. Ya, satu kitaran lengkap melalui organ jantung ya, melalui organ jantung. Namun ya, terdapat perbezaan yang ketara antara sistem peredaran darah bagi mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Yang maksudnya dia tak sama. Secara khususnya dia berbeza dengan sistem peredaran darah yang terdapat dalam manusia. Ada yang sama, ada yang berbeza. Kita lihat contoh. Ya, sistem peredaran ikan. Okey, sistem peredaran ikan. Saya nak nanti awak lukis ya. Lukis sistem peredaran ni. Semua kena lukis. Ya, semua kena lukis. Okey, sistem peredaran ikan contohnya. Dia ada jantung. Ya, jantung dia ada dua bilik. Dua bilik ya, iaitu bilik atrium dan juga ventricle. Ya, kemudian dia ada arteri yang keluar daripada ventricle, kemudian bertemu dengan kapilari insang. Okey, daripada insang ya, darah yang beroksigen akan dibawa ke kapilari badan. Ya. Kemudian oksigen akan digunakan oleh kapilari badan, oleh tisu-tisu badan. Kemudian darah yang terdioksigen yang berwarna biru ni akan dibawa semula masuk ke jantung melalui vena ya. Saluran namanya vena. So ni sebenarnya macam jalan raya lah ya. Dia seperti satu jalan raya. Jantung ni ibarat seperti tempat dia punya aktiviti dia ya, tempat dia punya pengumpulan, tempat perjumpaan ataupun HQ dia, headquarters dia. Ya, kemudian jalan dia ialah arteri,
dan juga vena. Kemudian stesen dia yang pertama kita panggil dia kapilari insang. Apa yang dibuat oleh kapilari insang? Kapilari insang ni ialah tempat pertukaran gas. Ya. Jadi gas yang keluar daripada ventrikel ni adalah gas yang terdioksigen. Apa maksud darah yang terdioksigen? Iaitu darah yang mengandungi gas karbon dioksida. Ya, gas tersebut akan ditukarkan ke gas oksigen. Ya, gas tersebut akan ditukarkan ke gas oksigen melalui proses resapan. Kemudian gas yang beroksigen dibawa oleh darah yang keluar daripada kapilari insang ke kapilari badan. Ya, dan dia dikenali sebagai darah yang beroksigen. Darah yang beroksigen membawa gas oksigen. Gas oksigen diperlukan oleh kapilari badan untuk menjalankan proses respirasi. Selepas selesai digunakan, oksigen tu akan berkurang dan ditukarkan semula kepada gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida keluar daripada kapilari badan, pergi balik ke jantung melalui vena dan dikenali sebagai darah yang terdioksigen semula. Begitulah kitaran sehingga mati. Bagi amfibia pula, amfibia kalau kita lihat di sini, jantung dia ni, dia ada 3 bilik. Iaitu ada 2 atrium kiri dan kanan. Okey, ini atrium yang sebelah kanan, yang sini ialah atrium sebelah kiri. Ya, dan ada 1 ventricle. Maknanya dia ada 2 atrium, ada 1 ventricle. Baik. Kemudian salur. Salur tu jalan dia lah. Yang masuk daripada kapilari badan ni, okey, yang berwarna biru, okey, ni yang biru muda. Kemudian yang keluar daripada ventricle yang berwarna purple ni, 1 masuk ke kapilari kulit ataupun peparu. Ada 2 ya, sebab amfibia ni haiwan 2 alam lah. Haiwan 2 alam seperti kakak. Dia ada 2 organ respirasi, iaitu kapilari peparu dan juga kulit. Yang berwarna purple ya. Jadi ada 1 saluran yang membawa campuran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Maksudnya ya, bagi haiwan amfibia ni dia membawa darah beroksigen dengan teroksigen bercampur di ventricle. Ya, sebab dia ventricle dia ada 1. Jadi darah yang beroksigen, darah yang terdioksigen dengan darah yang beroksigen. Darah beroksigen ni datang daripada kapilari peparu dan kulit ya. Akan berkumpul di ventricle, kemudian keluar. Keluar, pergi 1 balik pergi ke kapilari peparu dan kulit, 1 lagi pergi ke kapilari badan. Sebab tu dia warna dia purple. Warna purple tu untuk menunjukkan darah beroksigen dengan darah terdioksigen tu bercampur. Ikan tadi dia tak bercampur. Ya, darah beroksigen dengan darah terdioksigen dia tidak bercampur. Tapi bagi amfibia, darah dia bercampur. Darah bercampur ya. Baik, itu bagi sistem peredaran darah ikan dan amfibia. Bagaimana dengan reptilia dan mamalia dan burung? Jadi macam inilah. Ya, bagi reptilia mempunyai 4 bilik. Ini dia ada 4 bilik. Reptilia, kalau ikut dia tengok sini macam soalannya ada 3 bilik. Tapi sebenarnya reptilia ni dia ada 4 bilik. Dia ada 4 bilik, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Tapi tengok gambar rajah ni, saya nak cek semula gambar rajah ni. Gambar rajah ni sepatutnya dia ada 2 ventricle dan 2 atrium. Sama dengan mamalia sepatutnya reptilia ni. Jadi kita akan pakai yang ni, yang mamalia dan burung. Kalau kat sini gambar ni seolah-olahnya dia seperti
seperti amfibia reptilia ni. Kena cek balik semula. Nanti saya tengok semula untuk reptilia ni. Sepatutnya reptilia ni dia sama seperti mamalia dan juga burung, iaitu dia ada 2 atrium yang duduk di atas kiri dan kanan dan 2 ventricle yang ada kiri dan kanan. Bagi reptilia, dia punya organ respirasi dia dipanggil peparu lah, sama macam mamalia. Mamalia ni contohnya manusia lah, ya. Kapilari peparu, begitu juga dengan burung, ya, kapilari peparu. Okey, dia ada 4 bilik, ya. Nanti kita akan detailkan semula dan saya akan tunjukkan macam mana cara dia, ya. Cara kita nak memahami lah dari segi pergerakan darah tu, ya. Macam mana aliran darah tu ataupun peredaran darah tu, ya. Jadi kita akan masuk kepada sistem peredaran darah manusia, ya. Sistem peredaran darah manusia melibatkan peredaran darah yang dipam oleh satu organ yang dikenali sebagai jantung. Jadi tugas jantung mengepam darah. Dia nak hantar ke seluruh bahagian badan dan salur darah yang khusus, iaitu arteri, kapilari dan vena. Tengok gambar rajah sebelah ni. Okay, gambar rajah sebelah ni jantung. Okay, jantung. Okay. Kemudian ada yang warna merah, ada yang berwarna biru. Yang berwarna merah, seperti yang saya sebutkan tadi, ia merupakan arteri, ya, salur yang dikenali sebagai arteri. Yang berwarna biru dikenali sebagai vena, ya. Yang merah arteri, yang biru vena. Okey. Kemudian kapilari. Kapilari ini yang kecil-kecil, ya, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu di mana? Biasanya kedudukan kapilari ini ia berada di antara arteri dan juga vena, kedudukan dia. Ya. Okey, kita tengok lagi. Ini jantung manusia. Okey, kita akan tengok nanti secara spesifik struktur-struktur yang terdapat dalam jantung manusia. Kemudian kita tengok di sini tubuh badan manusia, ya. Tubuh badan manusia adanya yang berwarna merah mewakili arteri dan yang berwarna biru mewakili vena, ya, mewakili vena. Dan kalau kita lihat di sini, ia seperti sistem jalan raya, ya, sistem jalan raya, ya, yang sesak, yang bersimpang siur, ya, yang mempunyai pelbagai tempat ataupun destinasi yang perlu dilalui, ya. Itu secara umumnya kita tengok, sebab kita belajar tentang pengangkutan, ya. Bila cerita pengangkutan, dia seperti jalan raya lah. Kita ada jalan yang besar, ada jalan yang kecil. Kalau jalan yang besar tu kita panggil highway, ya. Jalan yang kecil tu kita panggil jalan raya. Kalau lebih kecil daripada jalan raya, jalan kampung, ada jalan denai, ada jalan yang halus, ya, jalan orang kaki, pejalan kaki, ada yang mempunyai berbagai halangan-halangan, ya. Ada jalan di darat, ada jalan di air, ada udara. Jadi sistem pengangkutan dalam manusia pun lebih kurang macam itulah. Cuma kita nak kaitkanlah dengan nama-nama organ ataupun tisu yang terlibat. Tak susah mana, cuma nak kena ingat banyak benda lah, ya, dia punya struktur. Sekarang ni kita nak pergi kepada struktur keratan membujur jantung manusia. Maksud membujur ni ialah kita potong, ya, kita potong jantung tu daripada atas ke bawah. Kita potong, kita slice, ya, kita macam kita potong ibarat kita potong secara tepi, ya, daripada atas ke bawah, ya. Kemudian kita tengok, kita nampak lihat daripada depan. Itu panggil membujur.
Ya, kalau kelihatan rentas, kita potong daripada tepi, ya, potong gitu. Itu rentas, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil cross section. Itu kelihatan rentas. Bila kita potong daripada tepi, ya, maknanya kita akan tengok daripada atas. Tapi sekarang ni kita potong daripada atas ke bawah. Kemudian kita dapat tengok di depan, ya. Kita akan lihat struktur jantung ni. Struktur jantung ni pun, ya, kena lukis, ya, dan label dia. Ada yang tanya, cikgu boleh tak photostat je? Boleh tak photostat tu tampal? Photostat tampal. Okey, jadi sebenarnya di sini kita nak melatih murid belajar melukis dan melabel, ya. Jadi dengan melukis ianya lebih memberikan kesan jangka masa panjang, ya, dari segi nak ingat, ya, berbanding kalau kita photostat. Jadi cikgu nak ajar macam mana cara nak melukis jantung. Sedia, ya. Okey, jantung. Sediakan pensel. Jadi nak lukis jantung ni, kita kena guna pensel lah, ya. Pensel. Okey, jadi dia punya tips dia nak lukis jantung ni, saya buat kaedah yang mudah dulu, ya. Kita tulis tajuk dulu. Struktur jantung manusia. Okey, kita yang itu, ya. Struktur jantung manusia. Nak lukis dia, dia punya draft dia, kita buat ibarat seperti bilik. Buat petak. Okey, petak, ya. Petak empat segi, ya, ataupun empat segi sama pun boleh, ya. Kita buat 4 petak. Macam tu. Okey, ni ibarat ada 4 bilik lah. Okey. Kemudian pintu. Bilik mesti ada pintu. Pintu pertama sini. Ini pintu 1. Kemudian pintu 2. Kemudian pintu 3 sini. Pintu 3 sini. Pintu 3 sini. Dan pintu 4 di sini. Pintu 4 ni besar sikit. Lepas sikit. Ya. Okey. Jadinya jantung kita ni ada 4 bilik, ada 4 pintu. Tapi pintu dia ni special sikit lah. Satu pintu ni masuk. Okey, pintu masuk. Ya, saya guna warna ni lah, ya. Guna warna biru lah, ya, sebab kita nak tunjukkan darah yang terdapat oksigen, ya. Okey, satu pintu masuk. Kemudian dia keluar sini. Okey, keluar sini. Dia masuk, dia keluar. Kemudian satu juga masuk. Kemudian dia keluar sini. Okey. Jadi bilik yang pertama ni kita kenali dia sebagai atrium. Ya, saya tulis sikit, ya. Saya tulis lah. Ini sebagai atrium. Atrium kanan. Okey. Kemudian bilik yang kedua kita panggil dia ventricle kanan. Kemudian yang bilik yang ketiga sebelah kiri kita panggil dia sebagai atrium kiri. Atrium kiri. Dan bilik yang keempat kita panggil ventricle kiri.
Okay, ventricle kiri. Dan nombor 4 bilik. 4 bilik. Sorry, 4 pintu. Ni pintu ni. Ini kita panggil dia sebagai vena cava. Vena cava. Pintu keluar daripada jantung ni kita panggil dia sebagai arteri pulmonari. Pulmonari. Ini ya. Ini kita panggil dia sebagai pintu arteri pulmonari. Yang ni yang ketiga, pintu yang masuk ke sebelah kiri kita panggil dia sebagai vena pulmonari. Dan yang ni pintu yang keempat kita panggil sebagai aorta. Jadi sekarang ni yang gambar kita lukis ni ada 4 bilik, 4 pintu. Ya, 2 pintu masuk, 2 pintu keluar. Baru 8 kan? 8 pintu situ. Kita kena tambah lagi. Ada lagi berapa lagi ya? Okey, kita nak tambah dengan apa? Saya tengok sikit tukar warna. Kita cari warna hijau Okey. Darah ini yang biru ni maksudnya darah yang terdi oksigen Darah yang terdi oksigen. Saya label lah ini. Maksud warna biru ni ialah darah terdi oksigen. Okey. Jadi kalau warna biru tu maksudnya darah terdi oksigen. Yang warna merah ni maksudnya darah beroksigen. Dia beza ber dengan terde. Okey. Jadi darah terdi oksigen ni dia masuk melalui vena cava, masuk ke bilik atrium kanan. Kemudian daripada atrium kanan ni dia nak pergi ke ventricle kanan ni, dia dah ada salur dia. Dia ada salur di sini. Dia ada salur di situ. Okey, dikatakan begitu. Ini bilik dia. Dia ada satu yang dipanggil injak. Dia ada injak. Maknanya pintu antara 2 bilik. Pintu antara 2 bilik ataupun kita panggil dia injak lah. Injak iaitu dikenali sebagai injak trikuspid. Injak trikuspid. Boleh labelkan di situ. Okey, boleh labelkan di situ sebagai injak trikuspid. Ini Apa kali ni? Okey, di situ. Itu adalah injak trikuspid. Injak trikuspid. Okey. Kemudian selain pada injak trikuspid, daripada ventricle kanan ni dia nak keluar pergi ke arteri pulmonari. Dia nak pergi tu macam ni macam ni lah dia nak hubungkan sini. Sini pun ada satu lagi injak. Ini ada satu lagi injak. Injak yang dikenali sebagai injak sabit. Ada satu lagi di sini. Ini panggil injak sabit. Mana nak label ni? Nak label nanti. Kita nampak sini Kita tariklah sini. Injak sabit. Okey. Kemudian yang sebelah kiri pula Sebelah kiri daripada vena pulmonari yang membawa darah beroksigen pun ada injak juga.
Ya, ada injap. Okey, injap. Dia masuk sini. Dia ada injap dia. Injap tu dikenali sebagai injap bicuspid di sini. Ya. Injap bicuspid. Ingat ya, injap ni ialah pengasing antara bilik satu ataupun bilik sebelah menyebelah. Ya, sebelah menyebelah ataupun daripada atrium nak pergi ke ventricle. Ya, ventricle di situ ada. Ya. Okey, kemudian di sini kiri, ventricle kiri. Daripada ventricle kiri nak keluar pergi ke aorta tu pun ada injap juga, yang dikenali sebagai injap sabit, injap sabit. Okey, di sini pun adalah injap sabit. Di situ pun adalah injap sabit juga. Okey, injap sabit. Jadi tu jadi jantung tu. Jadi boleh tak jantung? Dapat tak jantung tu? Jadi tak jantung? Jadi tak jantung kita? Kalau kita lukis semula dia jadi macam ni ya. Okay, lukis semula lah ya. Nanti gambar ni nanti saya share awak ya. Okey, itulah jantung manusia ya. Kalau kita labelkan mesti ada 4 bilik. Okey, di sini kita labelkan ni sebagai bilik 1, ini bilik 2, ya, ini bilik 3, ini bilik 4. Apa nama bilik tadi? Kita labelkan dia ya. Sini sebagai atrium kanan. Ini ventricle kanan. Ini adalah atrium kiri dan ini adalah ventricle kiri. Itu bilik. Kemudian kita pergi kepada pintu. Pintu dia ada 4 juga, tapi 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar. Pintu masuk yang pertama ni kita panggil dia sebagai vena cava. Kemudian pintu keluar daripada jantung kita panggil dia ni sebagai, kita kenali dia sebagai artery pulmonary. Kemudian pintu yang masuk daripada sebelah kiri ini kita panggil dia sebagai vena pulmonary. Dan pintu yang bawa keluar daripada jantung yang dari sebelah kiri kita panggil sebagai aorta. Ya. Bahagian yang mengasingkan antara atrium kanan dan kiri ini kita panggil sebagai injap ya. Ini injap. Ya, injap. Injap apa? Injap tricuspid. Ya, kemudian di sini injap antara atrium kiri dengan ventricle kiri kita panggil injap bicuspid. Kemudian injap yang mengasingkan antara ventricle kanan ke salur arteri pulmonary. Yang ni. Ya. Kita kenali sebagai injap sabit. Dia nama ni sama juga dengan sebelah sini ya. Sama juga. Okey, sama.
Ini adalah injak sabit. Okey, jadi maknanya ada formula dia untuk kita ingat. Untuk kita ingat, ini sebelah ni kita buat warna biru. Okey. Okey, maksudnya ialah darah yang terdioksigen. Okay, darah yang terdioksigen. Manakala yang berwarna merah, warna merah bermaksud darah yang beroksigen. Okay, darah yang beroksigen. Otot, satu lagi kita tengok ni. Ini otot ni, otot yang mengasingkan antara sebelah kiri dengan kanan. Kiri kanan ni, otot tengah ni. Ini kita tahu juga ni, nama otot ni. Otot ni kita panggil dia sebagai apa ni? Septum, ya. Ini panggil septum. Okey, otot septum. Jadi kalau kita buat nota, jadi kita ingat jantung daripada 4 bilik, kemudian 4 pintu. Tapi daripada 4 pintu tu kita buat 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar. Pintu masuk, pintu keluar. Kemudian dia ada 4 injak kan. 4 tu kita panggil 4 injak. Ya, 4 injak. Okey. Selesai. So ada 12 lah sini. Mana situ ada 12 benda lah. Sekurang-kurangnya kita kena labelkan 12 struktur. 12 struktur. 12 struktur. Okey, kita save dulu. Video ya. Okey, jadi inilah struktur dia ya, yang kita perlu ketahui. Mungkin sikit berbezalah gambar yang saya lukis dengan gambar yang terdapat pada slide. Ya, tapi struktur tu sebenarnya lebih kurang saja ya. Dan yang terakhir untuk kita bincangkan pada tengah hari ini, petang lah, satu lah. Ya, sikit lagi ni, iaitu berkenaan dengan macam mana peredaran darah melalui jantung. Okey. Jadi kita tengok yang pertama ni ya. Mungkin tak apa nampak lah. Kalau kita besarkan sikit. Sini. Saya besarkan sikit tulisan dia. Atrium kanan mempunyai dinding berotot yang nipis. Ya. Fungsi dia, atrium kanan tadi ataupun kita kata bilik yang pertama tadi, membawa darah terdioksigen. Ya. Dari seluruh badan kecuali paru-paru. Maksudnya dia bawa darah daripada jantung ni, dia bawa darah teroksigen, dia bawa apa? Dia bawa darah yang teroksigen ni ke kalau ikut ayat nanti ya. Darah teroksigen dari seluruh badan kecuali paru-paru memasuki atrium kanan. Okey, atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Ini ada istilah super dengan inferior ni. Super ni maksudnya salur vena cava di atas lah, yang berada di atas. Inferior ni daripada bawah, vena cava inferior. Jadi apabila atrium kanan mengecut, darah terdioksigen dipaksa mengalir masuk ke ruang di bawahnya, iaitu ventrikel kanan. Okey ya. Kemudian dia akan melalui injak
trikospik ya. Ingat ini adalah injak trikospik. Injak trikospik ni dia membenarkan darah mengalir sehala saja. Ya, dalam masa sama dia menghalanglah darah daripada patah balik ke bilik atrium kanan. Ya. Kemudian darah pun masuk ke ventrikel kanan. Ya, darah masuk ke ventrikel kanan. Okey, yang mana ventrikel kanan ni mempunyai DNA berotot yang tebal ya. Maksudnya dia lebih tebal berbanding atrium. Fungsi ventrikel kanan ni apabila ventrikel kanan ni mengecut, darah terdi oksigen akan dipaksa mengalir keluar daripada jantung tu ke dalam arteri pulmonari, iaitu pintu keluar yang tadi kita sebut di pintu keluar, untuk dibawa ke peparu. Dia pergi ke peparu. Seperti gambar rajahan ya. Maknanya aliran darah teroksigen tu daripada semua bahagian lah kecuali peparu. Membawa darah masuk melalui vena cava. Vena cava ni dia ada yang atas. Kalau yang atas kita panggil superior. Kalau yang bawah kita panggil dia sebagai inferior inferior. Okey, ni lalu ada yang biru ni, kemudian selesai itu. Kemudian bagaimana dengan darah yang beroksigen? Okey. Sambunganlah daripada tu tadi ya. Di sini dicerita pula fungsi injap sabit ya. Injap sabit iaitu yang terdapat pada arteri pulmonari, kita besarkan sikit ya, arteri pulmonari, dan satu lagi terdapat pada aorta. Ya, fungsi injap ni sama juga ya, iaitu dia memastikan darah mengalir sehala, one way direction, dan tidak berpatah balik ke ventrikel. Okey, itu contoh injap sabit. Atrium kiri. Atrium kiri mempunyai dinding berotot yang nipis ya, macam juga atrium kanan sama ya. Cuma kali ini darah beroksigen dari peparu memasuki atrium kiri melalui vena pulmonari. Apabila atrium kiri mengecut, darah beroksigen dipaksa mengalir masuk ke dalam ruang di bawahnya, iaitu ventrikel kiri ya, itu ventrikel kiri. Dan di antara atrium kiri dengan ventrikel kiri itu terdapatnya injap bikuspid. Apa fungsi injap bikuspid? Membenarkan pengaliran darah sehala ya, dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Okay. Kemudian ventrikel kiri mempunyai dinding berotot yang paling tebal ya. Apa fungsi dia? Ventrikel kiri iaitu apabila ventrikel kiri mengecut, darah yang beroksigen dipaksa mengalir keluar ke dalam aorta untuk dibawa ke seluruh bahagian badan kecuali peparu. Dan contoh yang terakhir iaitu septum, iaitu dinding otot yang memisahkan jantung sebelah kiri dengan jantung sebelah kanan. Jadi diasingkan. Ini yang kadang-kadang berlakunya keadaan ada kes jantung berlubang. Jantung berlubang ni kerana septum tu yang bocor. Jadi kita panggil jantung berlubang. Jadi darah sebelah kanan dengan kiri dia akan jadi bercampur. Jadi fungsi septum ni ialah menghalang darah beroksigen bercampur dengan darah terdi oksigen. Itu dia fungsi struktur jantung. Okey. Jadi kita akan sambung perbincangan pada kelas yang akan datang ya. In the next lesson kita akan continue je lah ya. Struktur dan fungsi salur darah pertama. Kemudian kita akan lihat perbezaan antara ketiga-tiganya ya, iaitu arteri, vena dan juga kapilari. Jadi untuk kelas kita pada tengah hari ini itu sajalah perbincangannya. Ada sebarang pertanyaan? Ada. Ada ya? Boleh faham ke?